Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhri Imam Zaidi. Nombor matrik saya ialah 04 DUB 20F1030. Jadi mengenai projek yang telah kumpulan kami reka, iaitu tempat letak alat tulis yang dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip syariah. Antara prinsip syariah yang dapat dikaitkan adalah tawazun. Tawazun ini bermaksud keseimbangan. Contohnya keseimbangan dalam perkara yang perlu kita buat untuk kita dapat di dunia dan juga dapat juga di akhirat. Surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9 yang bermaksud, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Jadi apa yang dapat dikaitkan dengan projek ini adalah kita mencipta sesuatu alat untuk kegunaan harian kita tanpa membazir. Contohnya kita tidak memerlukan, kita tidak perlu mengeluarkan apa-apa kos. Kerana membazir itu adalah perkara ataupun perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, projek ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa peranan syariah, iaitu memelihara nyawa. Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa, dalam waktu yang sama mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. Contohnya syariat Islam ini mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan manusia. Contohnya segala bahan kimia yang boleh membunuh ataupun merosakkan diri manusia. Firman Allah, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 195. Jadi apa yang dapat dikaitkan dalam projek ini, kita tidak menggunakan apa-apa bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi akhir sekali, projek ini juga dapat dikaitkan dengan pelaksanaan syariah, iaitu mencegah lebih baik dari mengubat. Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan pelaksanaan kerja manusia. Prinsip pencegahan dan yang diminta oleh syariat Islam adalah untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerosakan. Contohnya, Islam mengharamkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Firman Allah, telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Al-Rum ayat 41. Jadi yang dapat dikaitkan dengan projek ini, kita dapat mengelakkan perbuatan pembuangan. Kita dapat mengelakkan pembuangan tin ke merata-rata tempat, kerana kita dapat mengitar semula bahan-bahan buangan yang tidak dapat digunakan. Hal ini demikian dapat mengurangkan kes pembuangan sampah. Contohnya, tin itu kita boleh mengurangkan, contohnya orang tak usah guna tin tu. Jadi kita ambil barang tu untuk dijadikan satu bahan yang boleh kita semula. Jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Zuhri Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aiman bin Zainuddin. Saya dari kelas DUB 2A. Nombor matrik saya 04 DUB 20F1046. Okey, tentang projek ini saya akan kaitkan projek saya ini dengan prinsip syariah, peranan syariah dan juga pelaksanaan syariah Islam. Okey, salah satu bahan yang digunakan di dalam projek saya ialah ni, bekas tisu. Okey, yang pertama berkaitan dengan prinsip syariah, iaitu wasatiyah. Saya memilih wasatiyah kerana dalam hidup kita ini kita memerlukan gaya hidup yang bersederhana.
Contohnya dengan menggunakan bekas ini, kita dapat menjimatkan masa, tenaga kita dan barang-barang yang baru. Kita tidak perlu membeli barang yang mewah untuk menggunakan sesuatu itu. Dengan menggunakan bekas tisu ini, kita dapat membuat tempat alat pensel itu sendiri. Dan dengan barang yang sederhana ini juga, kita dapat mengaitkan prinsip wasatiyah dalam diri kita. Okey, seterusnya prinsip syariah, peranan syariah, maafkan saya. Apa yang berkaitan dengan bekas tisu ini dengan prinsip syariah, iaitu di bawahnya berkaitan dengan memelihara harta di bawah prinsip peranan syariah. Dengan projek ini kita dapat memelihara harta kita daripada sebarang pembaziran. Contohnya, kita tidak perlu membeli alatan yang telah disiapkan daripada kilang kerana ia memakan kos yang besar, sedangkan kita boleh menggunakan bekas ini dan memerlukan sedikit kreativiti untuk membuat ia menjadi bekas tempat letak alatan. Itu saja dari peranan syariah. Seterusnya ialah pelaksanaan syariah. Di bawah pelaksanaan syariah kita ada beberapa topik, tapi saya kaitkan dengan utamakan yang utama. Kenapa saya mengutamakan yang utama? Kerana pertama, bahan ini mudah didapati di rumah masing-masing, dan jika kita boleh utamakan benda yang, jika kita tidak menggunakan perkara ini, kita buang, lebih baik kita menggunakan benda ini daripada kita pergi membeli. Di sini bermaksud konteks gunakan apa yang ada, iaitu benda ini daripada terbuang dan tidak terpakai, baik kita ambil dan kita improvisasikan dan menjadikan ianya sesuatu bahan yang berguna. Seperti kumpulan saya membuat projek alat letak alatan pensel, alatan tulis. Dengan ini saja, utamakan yang utama. Jadi kita tidak perlu pergi untuk beli barang yang baru, kerana di rumah kita sendiri sudah ada benda yang boleh digunakan. Itu sedikit ringkasan daripada prinsip wasatiyah di bawah peranan prinsip syariah. Di bawah peranan syariah, memelihara harta, dan pelaksanaan syariat Islam pula utamakan yang utama. Jadi daripada ini, bekas ini, kita sudah dapat pelbagai manfaat. Jadi fikir-fikirkanlah, setiap barangan yang berada di sekitar kita kadang-kadang ianya bukan sampah, jika kita bijak dalam mengkreativitikan sesuatu perkara itu. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal bin Asmi Auzi. Nombor matrik saya adalah 04 DUB 20F104 kelas DUB2A. Jadi untuk meneruskan pembentangan tentang projek kami yang dapat letak tulis, saya ada beberapa prinsip syariah, iaitu mizan. Mizan ini bermaksud kesetaraan. Dalam syariat terlihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai yang selayaknya bagi suatu perkara. Kesetaraan menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan di dunia dan juga di akhirat. Ia bermaksud jika mahu melakukan sesuatu perkara, ia haruslah memenuhi keperluan di dunia dan juga di akhirat. Jadi ia dapat dikaitkan dengan projek kami, iaitu tempat letak alat tulis. Ia memenuhi keperluan di dunia kerana Islam mengajar kita harus mementingkan kekemasan dan kebersihan dan persekitaran. Dengan adanya projek, kita dapat menjaga alat tulis kita agar tidak bersepah di merata-rata tempat, kerana Allah mencintai orang yang selalu menjaga kebersihan diri. Seperti firman Allah dalam ayat Al-Baqarah 225, yang maksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi seterusnya ialah tentang peranan syariah, iaitu tentang memelihara akal. Akal sendiri merupakan satu nikmat pemberian oleh Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat berfikir tentang Allah dan hikmah penciptaan alam semesta. Lantas dapat membezakan mana kaca, mana permata, yang mana hak dan yang mana batil, serta dapat menjalani kehidupan dengan lebih teratur dan lebih harmoni. Islam menyuruh kita menjaga akal dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, yang bermaksud kita harus sentiasa belajar dan tidak memikirkan
perkara-perkara yang boleh merosakkan akal kita. Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, sesiapa yang ingin kebaikan kepadanya, nescaya Allah menjadikan faqih pada agamanya. Jadi ia berkait dengan projek kami agar selalu berfikir dan menggunakan akal dengan cara yang betul dan berfaedah. Dengan melakukan projek seperti ini, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menjaga akal dari pemikiran perkara yang tidak berfaedah. Jadi akhir sekali, projek ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan syariah, iaitu matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi projek ini juga dapat dikaitkan dengan pelaksanaan syariah, iaitu matlamat tidak menghalalkan cara. Islam amat mementingkan tentang cara kita sebelum mahu melakukan sesuatu perkara. Sebagai contohnya, dunia hari ini memaparkan kekuasaan manusia untuk maju dan moden hingga bergelar kuasa besar dunia melalui proses pengobaran alam. Sebagai contohnya, ujian nuklear di lautan telah mengakibatkan berlakunya kerosakan pada lapisan perut bumi yang menjadikan punca berlakunya tsunami. Jadi ia berkait dengan projek kami, iaitu kami tidak mengambil alat-alat yang digunakan untuk projek ini yang akan boleh menjejaskan flora dan fauna di bumi ini. Contohnya, tidak mengambil kulit haiwan untuk perhiasan projek ini, malah kami mengambil dari bahan-bahan yang dikita semula. Sebagai contohnya, kami mengambil tel lah, terutama sekali bagi bahan utama dari bahagian semula. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izhabir Razali, nombor metrik 04 DUB 20F1052. Saya ingin mengaitkan prinsip syariah dengan projek tempat letak alat tulis ini. Prinsip syariah yang saya pilih ialah tetap dan anjal. Prinsip syariah ini dapat dikaitkan dengan bahan yang digunakan, tidak mengubah apa-apa nama bagi setiap bahan yang digunakan, walaupun barang yang digunakan itu merupakan bahan kita semula ataupun bahan yang baru, ia tetap menjadi bahan asal. Manakala peranan syariah Islam yang saya pilih ialah memelihara agama. Projek ini dikaitkan dengan memelihara agama ialah menggunakan semula bahan-bahan yang terpakai daripada dibuang merata-rata tempat, kerana agama Islam mengajar kita untuk menjaga kebersihan bumi. Akhir sekali, kaitan dengan pelaksanaan syariah Islam ialah saya memilih pelaksanaan kajian menepati syariat. Projek tempat letak alat tulis ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan syariah Islam ialah pelaksanaan kajian menepati syarat, iaitu menjaga dan mengutamakan nilai keagamaan, kerana kita mengelakkan bahan yang boleh dipakai daripada dibuang begitu saja di merata-rata tempat dan dapat mengelakkan pembaziran. Sekian, terima kasih. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 gelong kotak tisu yang telah digunakan, pembalut hadiah, gunting, tin yang telah digunakan, benang, kotak dan hot glue gun. Cara-cara pembuatannya mula-mula adalah kita perlu potong gelong tisu itu menjadi kepada 4 bahagian sama panjang. Kemudian kita perlu balut menggunakan pembalut hadiah yang telah disediakan. Kemudian kita lekatkan pada tin. Sebelum itu kita perlu dulu balut tin tersebut. Dan akhir sekali kita lekatkan kesemua alatan yang telah dibalut di atas kotak itu dengan menggunakan hot glue gun.